وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. باب المنادى. قال المنادى 5 أنواع: المفرد العلم والنكرة المقصودة والنكرة المقصودة والنكرة غير المقصودة والمضاف والشبيه بالمضاف. Baik, kata musannif rahimahullahu ta'ala, al-munada 5 anwa', sesuatu yang diseru ataupun sesuatu yang dipanggil dinamakan munada, dan ia terbahagi kepada 5 jenis. Yang pertama al-mufradul alam, yang kedua wan nakiratul maqsudah, yang ketiga wan nakiratu ghairul maqsudati, yang keempat al-mudhaf, dan yang kelima asyabih bil mudhaf. Baik, masuk dalam syarah. Kata syarih rahimahullah, wa aqulu al-munada fil lughati huwa al-matlubu iqbaluhu mutlaqa. Kata syarih rahimahullah, wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid darain. Dia kata al-munada pada lughah adalah al-matlubu iqbaluhu mutlaqa, iaitu yang dituntut ataupun kita sesuatu yang dituntut menghadapnya. Kita tuntut sesuatu tu untuk menghadap, sama ada orang ataupun selainnya lah. Al-matlubu iqbaluhu, yang dituntut akan menghadapnya, itu pada lughah. Adapun pada istilah nahwu, wa fi istilahin nuhah huwa al-matlubu iqbaluhu biya aw ihda akhawatiha, iaitu yang dituntut menghadapnya dengan menggunakan alat dia adalah ya. Kita tuntut seseorang ataupun sesuatu, tuntutnya seseorang datang, tapi kita tuntut tu dengan adatnya adalah ya. Alat yang kita guna untuk memanggil dia, untuk dia datang adalah dengan ya ataupun salah satu daripada saudara-saudaranya. Lepas tu di sini disebutlah beberapa saudara-saudara ya. Beberapa saudara-saudara ya. Antaranya disebut wa akhawatu ya yal hamzah. Nahwu azaidu. Bukan istifham tu. Hamzah tu hamzah apa ni, harfun apa ni, adat. Dia apa ni, akhawat ya. Azaidu, maknanya hoi Zaid, lebih kurang macam itulah. Azaidu aqbil wa ay, nahwu ay Ibrahim tafahham, wa aya nahwu aya syajaral khaburi ma laka muriqa ka'annaka lam tajza' ala ibni tarifi. Ya, lepas tu hamzah, lepas tu ai. Ai merupakan, ni juga merupakan salah satu alat nida untuk memanggil. Ai Ibrahim, ai bunai. Kalau baca-baca kita ada jumpa apa ni, cerita ada dalam syarah hadis semua ada juga. Ingat anak, dia panggil, dia nasihat anak dia panggil ai bunai. Maknanya dia panggil anak dia, wahai anakku. Ai bunai. Wa aya syajaral khaburi. Tu dia nida tu, aya syajaral khaburi. Syajaral khaburi tu jadi munada. Syajaral khabur jadi munada. Jadi antaranya ana tulis di sini, antara adat nida lagi adalah ya, batu, hamzah,
Ni semua antara adat nida. Ya, a, ai, aya, hayya, wa, semua ni min adawatin nida. Daripada adat-adat ataupun alat-alat yang kita gunakan untuk memanggil. Wahaya, hayya, haya. Wahaya nahu haya Muhammad ta'al. Haya Muhammad ta'al. Lepas tu summal munada ala khamsati anwa'. Dan dibahagikan munada kepada 5 jenis. Mudah. Al-mufradul alam. Yang kedua, an-nakiratu al-maqsudah. Yang ketiga, an-nakirah ghairu al-maqsudah. Dan yang keempat, al-mudhaf. Dan yang kelima, syabih bil mudhaf. Baik, ada 5 jenis munada. Kita bagikan kepada 2. Tapi sebelum tu kita ulang balik apa maksud mufrad dalam bab munada. Mana sama? Lupa dah. Mana sama? Nabil. Mufrad dalam bab alamat i'rab apa dia? Nabil. Mana isam musanna? Okey. Wala majmu'an. Betul? Wala Ni, mana ni? Mana isam musanna wala majmu'an, betul? Jadi, aku tak ingat Musanna apa? Musanna pula dah. Mufrad. Mana isam musanna? Betul? Betul? Wala minal asma'il khamsah. Itu mufrad dalam bab alamatul i'rab. Ma laysa musannan wala majmu'an wala mulhaqan bihima wala minal asma'il khamsah. Baik, munada dalam munada pula. Mufrad dalam bab mubtada. Apa dia? Dalam bab mubtada khabar. Ma laysa jumlatan wala syabihan bil jumlah. Bab ni, bab la dengan bab munada. Ma laysa mudhafan wala syabihan bil mudhaf. Kena bezakan mufrad dalam bab alamat i'rab maksud lain, mufrad dalam bab mubtada khabar maksud lain, mufrad dalam bab la an-nafiyah lil jins yang kita mengaji sebelum ni, dan bab munada maksud lain. Jadi di sini maksud dia apa? Mufrad di sini adalah ma laysa mudhafan wala syabihan bil mudhaf. Itu dinamakan mufrad. Sebab itulah kalau kita kata ya Zaidani, mufrad tak? Omai mufrad. Sebab apa mufrad? Sebab ta'rif mufrad kat sini bukan ma laysa musannan, tapi ma laysa mudhafan wala syabihan bil mudhaf. Mufrad di sini apa yang bukan mudhaf dan bukan syabih bil mudhaf. Jadi tasniyah ataupun jamak itu dikira sebagai mufrad. Ya Zaiduna.
Ini semua mabni. Semua tak ada. Sini kampung. Baik, dua yang ni hukum dia sama dan tiga ni hukum dia sama. Kita akan tengok yang dua ni dulu. Baik, yang pertama al-mufradul alam. Jadi maksud mufrad di sini ma laysa mudhafan wala syabihan bil mudhaf. Lepas tu alam. Alam pun kita dah bahaskan bab makrifah, isim alam, kata nama. Baik, jadi kalaulah munada tu adalah mufrad alam. Mufrad alam, maka hukum dia adalah dibina atas apa ni, alamat rafa' dia. Yubna ala ma yurfa'u bihi wa yakunu fi mahalli nasbin. Sebab sebelum ni ada sebut kan, sebenarnya munada ni termasuk dalam bab maf'ulun bihi. Munada ni sebenarnya termasuk di dalam bab maf'ulun bihi, iaitu ada beberapa tempat yang wajib kita hazafkan fa'il. Kita hazafkan fa'il dan kita sebut maf'ul dia. Antaranya munada. Di sini kita hazafkan fa'il, tapi kita ada gantikan dia dengan ya. Tapi di sana ada tempat lain, contoh bab al-ighraq. Kita akan tengoklah kalau sampai tempat dia. Bab al-ighraq. Lepas tu bab ikhtisas. Bab ighraq, bab ikhtisas, satu lagi apa? Ighraq. Ni. Lawan dia ighraq. Pada ighraq ni kita suruh buat perbuatan yang baik. Kita kata as-sabra, maksudnya ai ilzamis sabra. Tapi kalau apa ni satu lagi tu, kita saya rasa amat. Lawan dia kita suruh jauh daripada buat benda jahat, bukan benda yang tak elok. Tak ingat nama dia. Ikhtisas. Ni ikhtisas pun antara apa ni tempat yang wajib buang maf'ulun bih. Kita sampai ada beberapa tempat. Tapi nama dia dah. Tapi dia termasuk sebenarnya dia tempat tu sebenarnya jadi maf'ulun bih dibagi satu fa'il yang mahzuf. Jadi munada ni salah satulah. Munada ni asalnya maf'ulun bih bagi satu fa'il yang mahzuf, takdirnya ada un. Takdirnya ada un. Tapi ada un ni kita hazaf dah dan kita gantikan dengan ya.
Ya rajulu, ya zaidu. Jadi pada dua tempat ni al-mufrad alam dan pada nakirah yang maksudah, hukum dia dibina atas alamat rafa' dia. Kalau isim tu alamat rafa' dia dhammah, maka dibina atas dhammah. Kalau isim tu alamat rafa' dia alif, dibina atas alif. Dalam kitab sebut fayubdaya ni ala dhamm kan. Lepas tu kalau kita tengok dalam hasyiah, dia kata di sini ada hazaf. Hazaf huruf ataf dan hazaf dengan maktuf. Hazaf ataf dan juga maktuf. Sebab dia bukan bina atas dhamm. Kalau ya zaidah ni bukan bina atas dhamm, bina atas alif. Jadi bina atas apa? Atas waw. Lepas tu di situ ada kalam yang dihazafkan. Bukan semua dibina atas dhamm. Tapi setengah kitab yang lain dia tak sebut yubna ala dhamm, dia sebut macam ni, yubna ala ma yurfa'u bihi. Ana mudah kata dibina atas alamat rafa' dia. Kalau alamat rafa' dia dhammah, dibina atas dhammah. Alamat rafa' dia apa ni alif, bina atas alif. Alamat rafa' dia waw, bina atas waw. Dan dia pada mahal nasab. Dia duduk di tempat nasab. Boleh? Dan di sini mufrad alam, okey, tahulah nama kata nama khusus. Lepas tu kita panggil dia ya Zaidu. Ya Zaidu, dia ni bukan mudhaf. Ya Zaidu, ya Muhammadu, ya Ahmadu. Jadi semuanya itu mabni ala dhamm fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Takdiruhu maf'ulun bihi bi masuk bi fi'lin mahzuf. Takdiru ada. Baik. An-nakirah al-maqsudah. Baik, apa beza nakirah maksudah dengan nakirah ghairul maksudah? Beza nakirah maksudah dengan beza nakirah ghairul maksudah pada niat yang orang yang memanggil itulah. Pada niat orang yang bercakap, yang menyeru. Kalau dia kata ya rajul, dia masukkan seorang lelaki yang tertentu. Jadi dia termasuk dalam nakirah maksudah. Adapun nakirah ghairu maksudah, dia tak masukkan mana-mana lelaki tertentu, tapi kalam dia umum. Dia tak tentukan mana-mana. Contoh anda nak panggil orang. Anda nampak ada orang situ, anda tak tahu nama dia. Anda panggil ya rajul. Anda kosotkan seseorang, ada 3 orang situ. Tapi anda kosotkan seseorang. Tapi anda tak tahu nama dia. Anda panggil ya rajul. Jadi kat situ kalau nak bubuh baris, nak kena baca ya rajulu. Sebab nakirah tapi maksudah. Nakirah yang dikosotkan orang yang tertentu. Jadi kalau nakirah yang dikosotkan seseorang yang tertentu, maka hukumnya dibina juga. Dibina di atas alamat rafa' dia. Ya rajulu, ya rijalu. Nakirah ghairu maksudah, kita seru tapi kita tak kosotkan siapa-siapa. Contohnya dalam khutbah, ya ghafilan tanabbah, wahai orang-orang yang leka, sedarlah. Kita bukan masukkan siapa-siapa. Kalam kita umum, iaitu siapa-siapa orang yang ghafil, orang yang lalai, maka dia termasuklah dalam seruan tersebut. Ya ghafilan tanabbah. Jadi dia tidak masukkan siapa-siapa. Ataupun seseorang yang nak melintas jalan. Dia orang buta. Jadi dia nak panggil orang. Dia tak masukkan siapa-siapa. Jadi siapa-siapa yang boleh tolong dia? Ya rajulan, tolong aku. Jadi waktu tu dia akan kata ya rajulan. Ya rajulan. Dan nampak betul. Jadi di sini hukum dia mansub. Hukum dia masuk. Tiga-tiga ni hukum dia masuk. Ini yang pertama. Yang kedua mudhaf.
Contohnya ya Abdullah. Satu isim yang mudhaf. Munada tu mudhaf. Jadi Abdullahi, Abdullah ni mudhaf. Lafzul dalalah mudhafun ilaih. Jadi munada isim yang mudhaf. Maka hukum dia pun sama juga mansub. Kena baca ya Abdullah. Adapun ya Ahmadu, ya Muhammadu, itu apa ni, bukan mudhaf, mufrad. Nama Qayyim contohnya ya Abdal Qayyim. Kena panggil ya Abdal Al-Qayyim. Sebab nama dia mudhaf. Adapun syabih bil mudhaf sama dengan kita mengaji la itu. Maknanya berhubung, mattasala bihi syai'un min tamami makna. Apa yang berhubung dengan syabih bil mudhaf ni, sesuatu yang menyempurnakan maksud. Kalau itu la mustaqiman, ya ya mustaqiman haluhu, ya hasanan wajhuhu. Nampak? Ya mustaqiman. Mustaqiman ni bukan mudhaf. Mustaqiman bukan mudhaf, tapi dia syabih bil mudhaf. Perkataan ni kalau kita tak datangkan hal, jadi dia tak sempurna makna dia. Ya mustaqiman, wahai orang yang istiqamah. Istiqamah apa? Istiqamah kelakuan dia, hal dia. Jadi kena datangkan di sini sesuatu yang menyempurnakan makna dia. Jadi benda ni dia dinamakan syabih bil mudhaf. Ya hasanan, wahai yang elok. Apa yang elok? Akhlak dia ke elok, wajah dia ke elok, baju dia ke elok. Jadi tak sempurna makna tersebut kecuali bila kita datangkan sesuatu yang menyempurnakan makna dia. Jadi perkataan-perkataan yang macam tu dinamakan syabih bil mudhaf. Ya hasanan wajhuhu. Ya tali'an jabala, wahai yang mendaki. Mendaki apa? Jadi kena ada sesuatu nak sempurnakan maknanya. Wahai yang mendaki bukit. Jadi semua ni hukum dia, ketiga-tiga ni hukum dia nasab, mansub. Okay, baca. Summal munada ala khamsati anwa' al-mufradul alamu wa qad madha fi babi la ta'riful mufradi. Dan dia kata telah berlalu pada bab la, telah berlalu ta'rif mufrad, iaitu mufrad pada bab la dan pada bab munada, iaitu ma laisa mudhafan wala syabihan bil mudhaf. Wa misaluhu ya Muhammadu, ya Fatimatu, wa ya Muhammadani, wa ya Fatimatani. Nampak dia tasniah. Tasniah dalam bab alamat i'rab, tapi dalam bab ni dia tak dikira sebagai tasniah, dia dikira dia disebut sebagai mufrad sebab dia bukan mudhaf. Wa ya Muhammaduna, wa ya Fatimatu, wa ya Fatimatu. Jadi Muhammaduna yang ni mabni ala al-waw fi mahalli nasbin. Ya Fatimatani yang ni mabni ala al-alif. Kemudian yang kedua an-nakiratul maqsudah wa hiya allati yuqsadu biha wahidun muayyanun mimma yasihu itlaqu lafziha alaihi
Nahu ya zalimu turidu wahidan bi'ainih. Adapun nakirah maksudah, iaitu nakirah yang dikosotkan dengannya seseorang yang tertentu. Mimma yasihu itlaqu lafziha alaihi, daripada barang yang sah untuk kita gunakan, itlaqkan lafaz tersebut, lafaz nakirah tu alaihi, atasnya. Contohnya ya zalimu, wahai orang yang zalim, dan kamu maksudkan dengan ya zalim ni seseorang yang tertentu. Maka di situ jadi nakirah maksudah. Maka dia berbalik kepada qasad si penyeru. Kalau dimaksudkan seseorang yang tertentu, maka dia akan letak, bila dia tulis kitab ke apakah, dia akan letak baris untuk apa ni dia akan binakan. Kalau ada mansub. Yang ketiga, an-nakiratu ghairul maksudah. Ni lawan yang bagi nombor 2 lah. Nakirah ghairul maksudah, nakirah yang tidak dimaksudkan. Wahiyal lati yuqsadu biha wahidun ghairu muayyanin, iaitu nakirah yang tidak dimaksudkan, tidak dikosadkan dengannya seseorang yang tertentu. Nahu qaulil wa'id ya ghafilan tanabbah, seperti perkataan orang yang bagi peringatan, wahai orang yang leka ataupun lalai, tanabbah, sedarlah. Tapi dia tak masukkan siapa-siapa. Cakapan dia umum, tidak masukkan siapa-siapa yang tertentu. Fa innahu la yuridu wahidan muayyanan, bal yuridu kullaman yutlaqu alaihi lafzu ghafil. Yang keempat, al-mudhaf, nahu ya talibal ilmi ijtahid, wahai penuntut ilmu, bersungguh-sungguhlah, berusahalah, berijtihadlah. Jadi ya talibal ilmi mudhaf ilaih. Jadi mudhaf munada dia talib tu, talibal ilmi, jadi dia mudhaf, maka hukumnya mansub. Asyabihu bil mudhaf wa huwa mattasala bihi syai'un min tamami ma'nah, sawa'un akana hadzal muttasilu bihi marfu'an nahwu ya hamidan fi'luhu. Yang kelima, syabih bin mudhaf. Siapa dia syabih bin mudhaf? Iaitu apa yang berhubung dengannya sesuatu daripada kesempurnaan maknanya. Itu dinamakan syabih bin mudhaf. Kita kata isim lah, isim yang berhubung dengan dia sesuatu daripada kesempurnaan makna dia, itu kita panggil syabih bil mudhaf. Sama ada yang berhubung tu rafa', dia tu marfu', ataupun yang berhubung dengan dia tu maf'ulun bih, mansub, ataupun majrur. Tengok contoh. Sawa'un akana hadzal muttasilu bihi marfu'an bihi nahu ya hamidan fi'luhu, wahai orang yang yang dipuji perbuatan dia, hamidan fi'luhu. Jadi fa'il bagi hamidan, am kana mansuban bihi, ataupun mansub. Contohnya ya hafizan darsahu, wahai orang yang menghafal akan pengajian dia. Am kana majruran bi harfi jarrin yata'allaqu bihi nahu ya muhibban lil khair. Faham itu? Ada yang tak faham? Ya. Kerana tak jelas. Sebab ya hamidan di situ isim wasaf, dan dia beramal dengan amalan fa'il. Isim wasaf dia beramal dengan amalan fa'il. Jadi dia bila beramal dengan amalan fa'il, dia ikut amalan dia apa. Kalau amalan itu menuntut fa'il, maka selepas tu jadi fa'il. Macam hafizan akan apa. Jadi dia menuntut maf'ul. Dia beramal dan ikutlah amalan dia tu. Jadi yang selepas dia tu ikutlah jadi apa? Ataupun majrur dengan huruf jar, ya muhibban lil khair. Jadi lil khair tu dia muta'alliqun dengan muhibban tu, ya muhibban lil khair. Lepas tu jadi fi'luhu marfu', mansuban ya hafizan darsahu. Macam contoh ya mustaqiman haluhu. Jadi mustaqiman isim wasaf, jadi dia beramal.
Jadi kita datangkan selepas dia tu jadi fa'il dia. Wahai orang yang istiqamah oleh kelakuan dia. Wahai orang yang menghafal. Menghafal akan apa? Sebab menghafal dia mesti ada maf'ul dia. Jadi di sini dia nakkan maf'ul. Jadi selepas tu jadi maf'ul. Maf'ul bagi hafizan. Dan semua tu dia menyempurnakan makna dia. Makna yang sebelum tu. Ya faham? Maksud akhir itu tidak hanya tadi sebab isi masuk tu dia memang supaya akan memberikan pada fa'il juga. Bukan memerlukan. Tengok dia punya ni keadaan dia. Sama dia memerlukan pada fa'il atau memerlukan pada maf'ul, tengok pada keadaan. Boleh juga isi masuk tu memerlukan pada maf'ul. Boleh jadi. Macam ya hafizan darsahu. Nanti dan dia ada syarat-syarat dia nak beramal tu pun ada agaklah nanti kalau isim-isim apa itu syarat dia nak beramal pun ada juga syarat-syarat dia. Begitu juga masdar yang nak beramal dengan amalan fa'il itu pun ada syarat-syarat dia. Bukan semua masdar beramal dengan amalan fa'il. Ada syarat dia. Tidak sebutlah kat sini. Makna isim hamidan. Ya hamidan fa'luhu. Hamidah ni yang memuji kan. Isim maf'ul tu fi'luhu tu jadi naib fa'il dia. Ya hamidan fi'luhu, yang dipuji ataupun yang terpuji perbuatan dia. Ya hamidan fi'luhu. Sahih. Ya hamidan fi'luhu. Baik, secara mudahnya syabih bil mudhaf ni iaitu isim yang berhubung dengan dia sesuatu daripada kesempurnaan makna dia. Sesuatu tu dia ada sesuatu yang berhubung dengan dia, dan sesuatu tu dia menyempurnakan makna dia. Sama ada yang berhubung tu marfu' ataupun yang berhubung tu mansub atau berhubung tu majrur, tengok tempat dia. Kalau dia duduk tempat rafa', kita akan rafa'kan dia lah. Kalau dia tempat nasab, kita akan nasabkan dia. Macam ya hamidan fi'luhu, dia duduk tempat naib fa'il yang dipuji. Dipuji akan apa? Akan perbuatan dia. Jadi dia duduk tempat naib fa'il, maka kita akan jadikan dia rafa', marfu'. Kalau ya hafizan dia nak apa? Dia berhubung dengan sesuatu. Berhubung dengannya sesuatu yang menyempurnakan daripada kesempurnaan makna dia. Sebab kalau ya hafizan, makna dia tak sempurna. Yang menghafal apa? Jadi sekarang ni kita berhubung dengan berhubung dengannya sesuatu, dan sesuatu tu jadi maf'ul dia. Jadi duduk tempat mansub. Yang ketiga duduk tempat majrur. Qala fa ammal mufradul alamu wan nakiratul maqsudatu fayubnayani 'ala dhammi min ghairi tanwin. Nampak ni dalam matan. Dalam matan dia kata dibina kedua-duanya, mufrad alam dan nakirah maqsudah tu dibina kedua-duanya atas dham tanpa tanwin. Tapi dalam syarah dia sebut macam mana yang ditulis di depan ni. Yubna ala ma yurfa'u bihi. Nahu ya Zaidu wa ya rajulu. Wa thalathatul baqiyatu mansubatun la ghairu. Dan tiga yang berbaki iaitu nakirah ghairu maqsudah dan mudhaf dan juga mudhaf, syabih dan juga syabih bin mudhaf. Ketiga-tiga tu mansub la ghairu, tidak ada yang lain. Tengok syarah
Wa idza kana al-munada mufradan aw nakiratan maqsudatan fa innahu yubna ala ma yurfa'u bihi. Nampak apa yang syarah sebut? Yubna ala ma yurfa'u bihi. Fa in kana yurfa'u bid-dhammati fa innahu yubna ala dhammati. Jika munada tersebut dirafakkan dengan dhammah, maka dibina atas dhammah. Contoh, ya Muhammadu wa ya Fatimatu wa ya rajulu wa ya Fatimatu. Wa in kana yurfa'u bil alifi niyabatan anid dhammah wa dzalikal mustanna fa innahu yubna 'alal alif. Jadi kalau isim tu munada tu rafa' dengan alif ganti dhammah, maka dia pun munada tu dibina di atas alif. Kalau isim tu dirafa'kan dengan waw ganti dhammah, maka dia pun dibina atas waw. Nahu ya Muhammadani wa ya Fatimatani. Wa in kana yurfa'u bil wawi niyabatan anid dhammah wa dzalika jam'ul mudzakkari salimu fa innahu yubna 'alal waw nahu ya Muhammaduna. Habis. Wa in kana al munada nakiratan ghaira maqsudatin aw mudhafan aw syabihan bil mudhaf fa innahu yunsabu bil fathati aw ma naba anha. Ini yunsabu bil fathah ataupun apa yang ganti fathah. Contoh, ya jahilan ta'allam wa ya kasulan aqbil ala ma yanfa'uk. Wahai orang jahil, ngaji. Wahai orang malas, pergi kamu kepada perkara yang memberi manfaat kepada kamu. Dan contoh lagi, wa ya raghibal majdi i'mal lahu. Wahai orang yang inginkan kemuliaan, bekerjalah untuk kemuliaan, untuk perkara tersebut. Wa ya muhibbal rif'ah thabir 'ala as-sa'i. Wahai orang yang sukakan ketinggian, yang cintakan ataupun sukakan ketinggian, thabir yakni ijtahid wastamir. Berusahalah dan tetaplah di atas usaha kamu. Wa nahu ya raghiban fis su'dadi. Wahai orang yang inginkan fisuk dari ini, yang inginkan siadah. Siadah jangan jadi pemimpin lah, duduk di depan. La tadjar ay la tamal minal amal. Jangan kamu jemu daripada beramal, daripada bekerja. Nak jadi pemimpin, jangan malu, jangan segan, jangan jemu daripada bekerja, beramal. Wa ya harisan 'alal khair istaqim. Wahai orang yang loba di atas kebaikan, istiqomahlah. Ya. Satu lagi. Qala al-musannif rahimahullah, babul maf'ul min ajlih. Al-maf'ul lah. Qala wa huwa al-ismul mansub alladhi yuzkaru bayanan li sababi wuqu'il fi'li. Nahu qaulika qama Zaidun ijlalan li amrin wa qasadtuka ibtigha'a ma'rufik. Baik. Di antara mansubat adalah al-maf'ul lah ataupun al-maf'ulu min ajlih ataupun al-maf'ulu li ajlih. Semua tu nama yang sama bagi benda yang satu. Maf'ul min ajlih, maf'ul li ajlih, maf'ululah, semua tu sama ya. Setengah kitab sebut al-maf'ulu lahu, setengah kitab sebut al-maf'ulu li ajlihi, ada setengah kitab sebut al-maf'ulu min ajlihi. Benda yang sama. Apa dia maf'ul min ajlih ni ataupun maf'ululah ni? Wa huwa al-ismul mansubu alladhi yuzkaru bayanan li sababi wuqu'il fi'li. Iaitu isim yang dinasabkan, yang yuzkaru, yang disebut akan ia, isim tersebut, bayanan, kerana tujuan dia kerana nak menerangkan, li sababi wuqu'il fi'li, nak menerangkan sebab berlakunya satu perbuatan, nak menerangkan perbuatan yang berlaku. Contoh dia, nahu qaulika
Qama Zaidun ijlalan li amrin. Telah berdiri Zaid kerana memuliakan atau memuliakan Amar. Kerana memuliakan Amrin. Tapi kerana membesarkan Amrin. Jadi kenapa dia bangun? Mudah kata maf'ul min ajlih ni jawab soal kenapa. Kenapa dia bangun? Kenapa satu perbuatan itu dilakukan? Qama Zaidun, kenapa dia bangun? Ijlalan li amrin. Pasal apa Zaidun bangun? Kerana nak membesarkan Amrin. Wa qasadtuka, aku menuju, aku pergi kepada kamu. Kenapa kamu pergi kenapa aku pergi kepada kamu? Ibtigha'a ma'rufik. Iaitu kerana inginkan, nak tuntutkan kebaikan ataupun kebajikan kamu. Wa aqulu al-maf'ulu min ajlih wa yuqalu al-maf'ulu li ajlih wal maf'ulu lah wa huwa fi istilahin nuhah ibaratun 'anil ismil mansubil ladzi yudhkaru bayanan li sababi wuqu'il fi'li. Sama macam atas. Wa qauluna al-ismu yashmalu as-sariha wal mu'awwal. Kata kami isim maka merangkumi, mencangkupi isim yang sharih dan juga mencangkupi isim yang mu'awwal, yang ditakwilkan. Wala budda fil ismi alladhi yaqa'u maf'ulan lahu min an yajtami'a fihi khamsatu umurin. Dan tidak isim yang jadi maf'ulun lah ni ada padanya 5 perkara ataupun 5 syarat. Terhimpun padanya 5 perkara ataupun 5 syarat. Yang pertama, an yakuna masdaran, mestilah masdar. Nak jadi maf'ul min ajli mesti masdar. Yang kedua, an yakuna qalbiyan. Mestilah masdar tu masdar qalbi. Apa maksud masdar qalbi? Iaitu masdar yang merujuk kepada perbuatan hati, bukan perbuatan jawarih, perbuatan anggota, yang merujuk kepada kelakuan-kelakuan hati. Contohnya marah, sedih, gembira, memuliakan. Itu semua perbuatan hati. Adapun memukul, membaca, itu semua perbuatan anggota. Pergi, itu semua perbuatan anggota. Jadi yang nak jadi maf'ul min ajlih ni mesti masdar qalbi. Itu masdar yang merujuk kepada perbuatan hati. Wa makna kaunihi qalbiyan alla yakuna dalan ala amalin min a'malil jawarih kal yadi wal lisan mislu qira'atin wa darbin. Dan makna keadaan masdar tu qalbi, bahwasanya tidaklah masdar itu menunjukkan atas satu perbuatan daripada perbuatan anggota seperti tangan dan juga lisan. Contohnya qira'ah dan juga darb. Ji'tu darba Zaidin. Tak boleh cakap macam tu. Ji'tu darba Zaidin. Aku datang kerana nak pukul Zaid. Ataupun ji'tu darban li Zaidin. Jadi perkataan macam tu salah. Jadi kalau perbuatan tu perbuatan jawarih, maka kita kena datangkan lam. Ji'tu li darbi Zaidin. Kita kena datangkan dengan lam yang menunjukkan mana taklil. Dia tak cukup syarat. Ana pergi dekat seorang guru, ana nak baca dia. Ji'tuka qira'atan alaik, contohnya. Ataupun ji'tuka qira'atan ilmi. Aku datang kepada kamu untuk membaca ilmu, membaca buku apa semua. Jadi tak boleh nak kata ji'tu qira'atan alaik ataupun qira'atan ilmi, maka kena datangkan lam sebab qira'ah min a'mali al-jawarih. Ji'tu li qira'atil ilmi ataupun ji'tu li qira'atil kitab. Kena datangkan lam. Yang ketiga, an yakuna illatan lima qablahu. Masdar tu jadi illah, jadi sebab bagi apa yang sebelum. Bagi apa yang sebelum. Macam tadi contoh qama Zaidun
ijlalan li amrin. Ijlalan tu jadi illah, jadi sebab bagi berdirinya Zaid. Qama Zaidun ijlalan. Ijlalan tu jadi illah bagi apa yang sebelum. Sebelum dia apa? Qama Zaidun, berdiri Zaid. Sebab apa Zaid berdiri? Illah dia ijlalan li amrin. Masdar tu jadi illah bagi apa yang sebelumnya. Warabi'u an yakuna muttahidan ma'a amilihi fil waqti. Wal khamisu an yattahida ma'a amilihi fil fa'il. Masdar tu muttahid, bersatu serta amalnya pada waktu dan juga pada fa'il. Nah, ni payah sikit nak terang. Anak lah payah nak terang. Okay, orang lain senang. Nak terjemah mana? Muttahidan, bersatu. Ittihad ni kesatuan. Maknanya waktu perbuatan tu berlaku, waktu perbuatan, macam nak sebut Bismillah. Jadi tak tahu payah sikit ni. Contohnya dalam kita baca contoh. Contohnya qama Zaidun ijlalan li amri. Telah berdiri Zaid ijlalan li amrin. Telah berdiri Zaid kerana membesarkan amrin. Baik. Bila nak berdiri? Bila nak berdiri? Bila nak membesarkan Zaid. Jadi dia sekali. Waktu benda tu berlaku, waktu tu juga waktu anak nak memuliakan. Waktu perbuatan tu berlaku, waktu tu juga sebab tu ada. Dia sekali. Itu maksud dia muttahidan ma'amilihi. Kalau kat qama Zaidin tu amal dia qama tu lah. Telah berdiri Zaid ijlalan li amrin. Bila Zaid berdiri? Waktu dia nak ijlal tu, waktu dia nak memuliakan tu dia berdiri. Jadi dia muttahidan ma'amil. Masdar tadi tu dia bersekali pada bersama dengan amil pada waktu yang sama. Yang ni waktul qiyam huwa waktul ijlal. Faham? Waktul qiyam huwa waktu al-ijlal. Lepas tu bersuatu pada fa'il. Siapa yang berdiri? Zaid. Siapa yang nak memuliakan? Zaid juga. Fa'il sama. Orang yang sama. Kalau nak cakap kum tu ihtiraman lil ustaz. Saya bangun ataupun aku bangun kerana memuliakan, menghormati ustaz. Jadi waktu waktu anak bangun, waktu tu anak nak menghormati ustaz. Sebab anak bangun untuk menghormati ustaz. Jadi muttahid fil waqt. Dan juga siapa yang bangun? Ana bangun. Siapa yang nak menghormati? Ana juga. Itu maksud dia muttahid fil fa'il. Ana boleh bagi contoh lah. Nak terang ni payah sikit. Wa misalul ismil al-mustajmi'i li hadhihi syurut ta'diban min qaulika darabtu bani ta'diban. Misal isim yang menghimpunkan semua syarat-syarat ni, perkataan ta'diban daripada perkataan kamu, darabtu bani ta'diban. Aku telah memukul anak aku ta'diban. Yang ni kerana nak mengadabkan dia, nak mengajar dia adab. Darabtu bani ta'diban. Jadi ta'diban tu jadi maf'ul min ajlih. Jadi ta'diban tu masdar, dan dia juga masdar tu masdarun qalbi. Kemudian
dia jadi illah bagi apa yang sebelum. Dia jadi illah bagi apa yang sebelum. Ta'dib tu merupakan illah bagi darab. Dan dia bersesuatu pada waktu. Iaitu waktu darab itu adalah waktu nak ta'dib. Dan yang memukul tu siapa dia? Aku. Yang nak mentakdib tu siapa? Aku juga. Dhamir tu. Jadi satu pada fa'il. Fa'innahu masdarun wa huwa qalbi li'annahu laysa min a'malil jawarih wa huwa illatun lid-darbi wa huwa muttahidun ma'a darabtu fi zaman wa fil fa'ili aidan. Wa kullu ismin istawfa hadhihi syuruta yajuzu fihi amran. Dan setiap tiap-tiap isim yang melengkapi cukuplah akan syarat-syarat ini, boleh padanya dua perkara. An-nasbu wal jar. Boleh nasab dan juga boleh jar. Biharfin min hurufil jar ad-dalati ala ta'lil kalam ataupun mim. Baik ya. Dia kata setiap isim yang mencukupi syarat-syarat 5 syarat ni, kita boleh nasabkan dia dan kita boleh jarkan dia dengan huruf jar yang menunjukkan atas ta'lil. Yang menunjukkan atas ta'lil seperti lam dan juga min. Dan dia ada 3 hal. Lepas tu dia kata wa'lam anna lil ismi alladhi yaqa'u maf'ulan li ajlihi salasa halatin. Ini boleh kita buat. Dia ada 3 keadaan. 3 keadaan ni boleh jar dan boleh nasab. Tapi cuma kadang-kadang ada keadaan dia berat belah nasab, ada keadaan berat belah jar. Dan ada keadaan sama. Jar dan nasab sama. Salasu ala bil maf'ul li ajli. Yang pertama ia pula mujarradan min al kemudian idhafah. Yang kedua an yakuna muqta muqtarinan bi an. Dan yang ketiga an yakuna mudhafan. Baik, ini ada 3 keadaan. Sama ada maf'ul min ajlih itu tidak ada alif lam dan dia tidak dan dia sunyi daripada idhafah. Dia tidak jadi mudhaf. Ataupun maf'ul min ajlih itu ada alif lam. Ini hal yang kedua. Dan hal yang ketiga maf'ul min ajlih itu jadi mudhaf. Baik. Ada 3 keadaan. Jadi keadaan yang pertama iaitu kosong daripada al dan daripada idhafah. Yang kebanyakannya al-aktsaru fihi an-nasbu. Misalnya kita untuk ijlalan di ustaz. Jadi kalimah ijlalan ni tak ada, dia tak jadi mudhaf dan dia tidak ada alif lam. Jadi kebanyakannya adalah nasab. Dia berat belah nasab. Yang kedua an yakuna muqtarinan bi al. Yang kedua maf'ul min ajli itu ada al. Jadi di sini yang banyaknya datangkan huruf jar.
Jadi kebanyakannya dijarkan dengan huruf jar, yang mana huruf jar tersebut menunjukkan atas ta'lil. Sebab darabtu ni ditakdib. Tadi dia kata darabtu ni takdiban. Dua-dua boleh. Cuma berat lebih belah apa ni kita jarkan dia. Dua-dua boleh. Bila sebut dah yang tu, yang tadi pun sama juga boleh juga. Dan yang ketiga, an yakuna mudhafan. Yang ni boleh dua-dua belah sama berat. Okay. Adapun kalau maf'ul min ajli itu jadi mudhaf, maka apa ni, yang tadi pun boleh juga nasab dengan jar. Cuma kalau tak ada alif lam, dia tak jadi mudhaf, maka beratnya kita akan nasabkan dia. Dan kalau ada alif lam, beratnya kita akan datangkan lam atau apa ni huruf jar yang menunjuk atas ta'lil. Adapun kalau dia jadi mudhaf, maka di sini boleh untuk kita nasabkan dan jar dia dengan sama berat. Tak ada kata berat belah mana-mana, sama je. Dan datangkan dengan lam pun boleh, ataupun min yang menunjukkan atas sebab, ataupun tak datangkan. Contohnya zurtuka mahabbata adabik. Aku datang, aku menziarahi kamu kerana sukakan adab kamu. Yang ni zurtuka li mahabbati, datangkan dengan lam. Dalam Quran Allah sebut la taqtulu auladakum khasyata imlaq. Khasyata imlaq. Itu menjadi mudah tu. Tapi dia Allah SWT maksud adalah maf'ul min ajli. Jangan kamu bunuh anak-anak kamu kerana takut bapa. Kita baca. Dia kata i'lam anna lil ismi alladhi yaqa'u maf'ulan li ajlihi thalatha halatin. Al-ula an yakuna muqtarinan bi al, al-thaniyatu an yakuna mudhafan, al-thalithatu an yakuna mujarradan min al wa min al-idhafah. Wa fi jami'i hadhihi al-ahwal yajuzu fihi an-nasbu wal jarru bi harfil jar. Nampak tiga-tiga keadaan ni boleh kita nak nasabkan dan boleh kita nak jarkan. Jadi kalau kita jarkan dia, maka dia akan jadi isim majrur, tapi pada makna dia maf'ul min ajli. Dia faham? Pada makna maf'ul min ajli, tapi pada i'rab dia jadi isim yang majrur dengan sebab huruf jar. Jadi pada semua ketiga-tiga keadaan ni, wa fi jami'i hadhihi al-ahwal yajuzu fihi an-nasbu wal jarru bi harfil jar. Dua-dua boleh pada semua keadaan ni. Nak nasabkan boleh, nak jarkan pun boleh. Kecuali dia kata illa an qad yatarajjahu ahadul wajhain. Terkadang jadi berat, jadi kuat salah satu daripada dua wajah.
wa qad yastawiyani fil jawaz, dan terkadang sama aja pada jawaz. Ni boleh, yang ni pun boleh. Nasab boleh, jar pun boleh, sama, tak ada berat mana-mana. Baik. Kita tengok hal yang pertama. Hal yang pertama dalam kitab ni, an yakuna muqtarinan bi al. Maf'ul min ajlih tu ada alif lam. Jadi dia kata sini, fa in kana muqtarinan bi al fal aktsaru fihi an yujarra bi harfi jarrin dalin ala ta'lil. Jika maf'ul min ajlih itu disertakan dengan alif lam, maka yang kebanyakan padanya bahawasanya dijarkan ia dengan huruf jar yang menunjukkan atas ta'lil, atas sebab. Contoh nahu darab tubni dita'dibi wa yaqilu nasbuhu. Nasab sikit sangat. Nak kata darab tubni ta'diban, nak cakap macam tu sikit boleh, tapi tak banyak digunakan macam tu. Yang banyaknya dimasukkan lam. Wa in kan, ataupun huruf jar lah, huruf jar yang menunjukkan atas sebab, lam ataupun min. Wa in kana mudhafan, hal yang kedua, maf'ul min ajlih jadi mudhaf. Wa in kana mudhafan jaza jawazan mutasawiyan an yujarra bil harfi wa an yunsaba. Kalau maf'ul min ajlih itu jadi mudhaf, maka harus sebagai harus yang sama, tak ada berat mana-mana, sama. Harus sebagai harus yang sama, bahawa dijarkan dengan huruf jar ataupun dinasabkan. Contoh zurtuka mahabbata adabika au zurtuka li mahabbati adabika. Halah yang ketiga, iaitu kosong daripada al dan daripada idhafah. Wa in kana mujarradan min al wa min al idhafati fal aktsaru fihi an yunsaba. Kebanyakannya dinasabkan. Contoh qumtu ijlalan lil ustaz wa yaqilu jarruhu bil harfi wallahu a'lam. Cuma nak lupa nak bagi tahu tadi pasal munada. Saya munada tadi kita sebut dia rajul, itu nakirah. Tapi bagaimana pula kalau ar-rajul ma'rifah? Jadi kalau al-munada tu isim ma'rifah, maka perlu didatangkan dengan ayyu. Bagi muzakkar ayyatu, bagi muannas ayyuhar rajul. Ayyuhar, lepas ada datangkan ha tu, ayyuhar rajul, ayyatuhal mar'atu, datangkan ayyatuha al mar'atu. Lepas tu esok tengoklah insya-Allah. Satu lagi maf'ul ma'ah, lepas tu mahfudat. Maf'ul ma'ah dengan mahfudat. Mahfudat banyak agak. Esok boleh habis ni. Dua tajuk lagi, maf'ul min maf'ul ma'ah dengan mahfudat. Cuma duk ingat kalau kalau boleh masuk tu esok kontron nada, kita masuk kontron nada sebagai mukadimah je lah. Lepas tu macam mana kita dah sepakat tu, kita akan jadikan dia pada hari Jumaat, pada kelas Syekh Jumaat ataupun Ahad. Tengoklah macam mana. Ahad tadi hari Jumaat. Ini seminggu tu sekali je lah. Tengoklah macam mana nak tambahkan macam mana. Tapi kalau esok boleh kita buat, kita baca sikit sebagai mukadimah je. Esok malam Rabu kita baca. Kalau tak sempat, agak-agak ambil lama masa, kita tak baca. Kita minggu depan insya-Allah.
Allah Ta'ala a'lam. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallahi wa bihamdihi illa alladziina amanu